Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, video hari ini saya akan tunjuk bagaimana kamu nak menjawab soalan mahir diri 8.1 muka surat 184, soalan nombor 6 dan soalan nombor 7. Okey, sebab soalan nombor 6 dengan soalan nombor 7 tu dalam contoh tak ada. Jadi saya tunjuk dekat kamu. Okey, so minggu lepas kamu dah siapkan latihan mahir diri 8.1 soalan 1 hingga 5. So hari ini saya akan tunjuk soalan nombor 6 dan nombor 7. Okey, muka surat yang sama sebab soalan ni kamu nak bina segitiga. Okey, so tugasan kamu hari ini, kamu tonton video, okey, fahamkan bagaimana nak bina segitiga dan seterusnya kamu salin soalan nombor 6 dan kamu ikut step pembinaan segitiga dalam video. Okey, dah selesai, kamu salin pula soalan nombor 7 dan sama juga kamu tiru balik step, kamu ikut balik step yang saya tunjuk dalam video. Okey, lepas tu saya akan bagi lagi tambahan soalan. Okey, 2 lagi soalan yang hampir sama dengan soalan nombor 6 dan nombor 7. Yang itu kamu kena buat sendiri. Nah, so kalau kamu tak faham, kamu ulanglah tonton video untuk lihat bagaimana kita nak membina segitiga dan ada juga pembinaan-pembinaan lain selepas segitiga dah siap kita bina. Okey. So, yang pertama kita lihat dulu soalan nombor 6. So, soalan nombor 6, apakah yang kita kena bina? Okey, soalan nombor 6. Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis saja, salin tembiring garis PQ. Okey. So, kamu salin tembiring garis PQ. Okey, so sekejap lagi kamu ukur garis panjang tembiring garis PQ dan kamu lukis je di dalam buku kamu lah. Nah, okay, salin tembiring garis PQ. Okay, seterusnya selepas kamu dah salin tembiring garis PQ, kita akan bina sebuah segitiga PQR. Okay, so kita akan bina segitiga PQR. Okay, PQR bermula dengan garis PQ yang kamu copy daripada buku teks tadilah. Okey, bermula dengan garis PQ dengan keadaan. Okey, yang pertama QR panjangnya mesti 6 cm dan sudut RPQ bersama dengan 60 darjah. Okey. Yang ni adalah soalan nombor A1 Roman. So A1 Roman kita nak bina QR 6 cm dan sudut RPQ 60 darjah. Lepas kita dah bina sudut 60 darjah dan QR panjang 6 cm, kita akan bina 2 Roman pula. Seterusnya bina garis serenjang. Okey, garis serenjang. Okey, garis serenjang kepada PR dan melalui titik Q. Okey, so bermakna yang pertama ni apabila kita siap bina sudut 60 dan 6 cm ni kita akan dapat bentuk segitiga. Seterusnya baru kita bina garis serenjang. Okey. So, bila ada dua benda macam ni, ada satu sisi panjang yang diberi dan juga sudut, kamu kena bina sudut dulu nah. Kamu tak boleh bina sisi dulu. Bina sudut, baru bina, baru kita ukur garis yang dinyatakan lah. So, untuk situasi soalan nombor 6 ni, kita kena bina sudut 60. Okay, so, seterusnya, dah selesai soalan A, baru kita pergi ke soalan B. Soalan B, kita kena... Apabila kita dah melakukan pembinaan di A ni, dah siap semua ni, 1 Roman dan 2 Roman. So, soalan B kita akan ukur jarak tegak. Okay, jarak tegak Q ke garis PR. Okey. So, yang ni kita guna pembaris sajalah nak ukur. Okey, pembaris saja. So, untuk 2 ni, 1 Roman, 2 Roman kena guna pembaris dan jangka lukis. Okey, so kita mulakan proses pembinaan. Okey, so langkah yang pertama tadi saya kata apa? Kita copy balik garis PQ dalam buku teks. So kamu ukur di buku teks panjang garis PQ dan kamu lukis saja di sini. Okey, so
Kamu buat saja garis yang panjang, tak perlu ikut ukuran yang dalam buku teks. So kata kamu dah ukur dah dapat dah panjang dia 5.9 kan. So kamu janganlah ukur cukup-cukup 5.9. Kamu buat saja satu garis, okey, yang sederhana panjang. Lepas tu kamu buat satu tanda kat depan ni. Garis ni dia menyerong sikit lah. So kamu kena ikutlah garis tu dia menyerong. Jangan buat mengufuk. Nah, dia menyerong sikit. So P, lepas tu tadi kamu dah ukur di buku teks panjang dia 5.9 kan. Okey, panjang 5.9. Okey, so kamu ukur di sini. Okey, di mana 5.9? Di sini. So buat satu tanda dekat sini. Okey, buat satu garis. So ini adalah Q. Okey. So yang lebih tu biar, tak perlu nak padam. Selalunya memang akan ada lebih. Okey. So langkah yang pertama tadi kita kata nak bina apa tadi? Okey, soalan satu Roman kita bina sudut RPQ. Nah, sudut RPQ. Sudut duduk di mana? Sudut RPQ. So sudut duduk di mana? Duduk di Q. Di P. Okey. Sudut akan duduk di P. Okey, so kita akan bina sudut yang berada di P. Sudut itu saiznya ialah berapa? 60. Okey, 60 darjah. So kamu kena ingat baliklah macam mana nak bina sudut 60 darjah. Okey, yang kita belajar minggu lepas. So kita nak bina sudut 60 darjah RPQ. Okey. 60 darjah. So kita sudut DP kan. So letak point DP. Jangan silap letak nah. So letak point DP. Okey, buka je jangka lukis, tak ada ukuran, jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Okey, buat satu lengkuk yang panjang. Okey, satu lengkuk yang panjang lah. Okey. Seterusnya letak di lengkuk yang kamu buat tadi, buat satu lengkuk yang pendek. Okey, nampak? Lengkuk panjang, lengkuk pendek. So sudut ni 60. Okey, step yang berikutnya letak pembaris. Okey, letak pembaris. Okey, pastikan kamu pastikan kamu letak betul-betul nah, baru kamu garis nah. Okey, so letak betul-betul dekat P dan juga lengkuk yang kamu bina tadi. Okey. Okey, dan garis. Garis lebih. Jangan cukup-cukup, garis lebih. Jangan bagi kena dekat lengkuk pendek tadi, garis bagi naik atas. Okey, so bermakna sudut sini 60. So buat tanda 60. Okey. So selesai untuk pembinaan sudut 60. Okay, lepas tu kita nak bina apa? Okey, lepas tu kita bina garis QR 6 cm. Okey, garis QR 6 cm. So bermakna sini P, sini Q, bermakna di sini R lah. Okey, so bermakna kita nak bina garis QR 6 cm. Dia dah bagi 6 cm. So kamu ambil pembaris. Tak perlu ukur di sini lah. Bukan ukur di sini. Bukan ukur di sini 6 cm letak. Tak maaf. Ini salah. So kamu kena ukur, ambil jangka lukis, ukur di pembaris. Pembaris letak di mana-mana. Okey, kata letak di mana-mana saja. Tak perlu letak di buku kamu pun tak apa. Okey, kamu ukur daripada 0 pergi ke 6. Okey. Okey, ukur daripada 0 pergi ke 6 cm. Okey, so dah dapat 6 cm. Okey, kamu angkat jangka lukis kamu. Dapat 6 cm tadi. Letak di Q sebab QR kan. So, buat lengkuk. Bagi kena garis yang 60 tadi. Nampak? Garis yang kamu buat 60 tadi. Okey. Dekat sini kan. So, bermakna ini adalah R. Okey, label. Semua dengan pensel lah. Okey. So, step yang berikutnya nak buat apa? So, rajah ni, soalan ni kita nak lukis segitiga. So, dah ada dua sisi kan. Satu PQ. Satu lagi PR. So, kita sambunglah Q pergi ke R. So, letak pembaris dekat Q, sambung pergi ke tanda tadi. Okey, lengkapkan jadi segitiga PQR. Selesailah soalan nombor A Roman. A1 Roman. Okey, seterusnya kita nak bina A2 Roman. Kita nak bina apa? Garis serenjang kepada PR. So, nampak PR sini, bermakna kita nak bina garis serenjang kepada PR melalui Q. Melalui Q. Okey, melalui titik Q. So, kena ingat balik, nak bina garis serenjang, kita buat apa? Okey, kita buat berlanggar, betul tak? Kalau siapa tak ingat, kena rujuk baliklah video saya. Nah, jangan kata tak ingat, lepas tu tak nak buat. So, kita buat berlanggar dekat garis PR ni lah.
So kamu adjust lah bukaan jangka lukis kamu. Kalau kamu guna yang tadi, nampak dia terkeluar. Dia tak boleh keluar daripada P dan R nah. Dia kena duduk di dalam ni. Dia tak boleh melebihi titik P dan titik R. Dia mesti duduk di dalam titik P dan titik R. So kamu kena kecilkan sedikit. Adjust. Dia tak ada ukuran. So dah dapat ukuran, kamu buat belanga sini. Nampak belanga? Maksudnya ada dua tanda lagi. Di sini dan di sini. Okey. So angkat jangka lukis, letak dekat tanda yang saya buat tadi. Okey, buka sikit buat depan ni. Okey, letak dekat sini, bukan dekat P nah dan bukan dekat R nah, dekat tadi lengkuk yang kamu baru buat. Okey, kalau kamu letak dekat P dengan R salah, tak dapat. Okey, letak. Okey, buat lengkuk bagi bersilang. Okey, macam ni tak bersilang nampak? Ulang balik, letak balik kat sini. Bagi dia bersilang. Syarat mesti bersilang. Okey, dah dapat. Okey, letak di Q. Letak bagi kena dekat tempat yang bersilang tu. Sambung. Okey. Dapat. Inilah garis renjang. Okey. Seterusnya dah selesai soalan nombor 2 Roman. Okey. Seterusnya kita tengok soalan B. Berdasarkan pembinaan DA. So dah lengkap dah pembinaan DA. Segitiga dah siap. Garis renjang dah siap. So kita ukur jarak tegak dari Q. Dari Q tadi ke PR. So bermakna sampai sinilah. Sampai situ. Kita kena ukur. Bukan sampai sini dah. Kita ukur daripada Q sampai sini. Menyentuh sisi PR. Menyentuh garis PR. So bila nak ukur, ambil sajalah pembari letak. Okay, so kamu ukur. Okay, so letak betul-betul kamu ukur. Dia akan dapat panjang garis ini ialah 5 cm. So panjang 5 cm ni jangan tulis di raja. Tulis di bawah nah. Tulis di bawah raja. Okay, 5 cm. So bila pemberian markah, cikgu akan semak dekat sini. Okay, cara nak semak untuk soalan macam ni, cikgu akan tengok cukup tak kamu punya lengkuk pembinaan tu. Okay. So saya akan semak. Langkah yang pertama, lengkuk yang besar ni. Okay, lengkuk yang besar ni ada. Lepas tu lengkuk yang 60 ni pun ada. Okay, lepas tu yang tanda ni. Okay, dapat? Itu cara semak. Lepas tu saya akan semak di sini. Yang berlanga tadi. Lepas tu dekat sini bersilang. Dapat. Lepas tu dekat sini satu lah. Dekat yang panjang 5 cm ni. 5 cm jangan tulis di raja. Tulis di bawah. Bila soalan yang mengukur, kena tulis di ruangan. Bila soalan dia akan ada ruangan jawapan. Okay, yang sini tadi kamu boleh tulis dekat sini tak apa. Panjang sisi QR boleh tulis 6 cm. Okay, clear? So inilah soalan nombor 6. Tak faham, ulang balik berkali-kali sehingga kamu faham. Okay, so kita pergi ke soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7. Okay, kita nak bina segitiga juga. Okay, raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga. Okay, so soalan ni dia dah bagi dah segitiga dekat kamu. Segitiga yang dia bagi ni. Okay, kalau kamu lihat dalam buku teks. Okay, nampak segitiga ni. Ni segitiga yang ni kita kena bina. Okay, segitiga ni ada sudut 30 dekat B dan panjang BC 7 cm. Ini yang kita kena bina ni. Sudut 30 dan panjang BC 7 cm. Okay. Garis AB dalam ni, dalam soalan ni, kamu copy je lagi. Ukur dulu. Macam tadi, macam soalan nombor 6. Okay, so rajah kamu nanti akan jadi macam ni lah. Cuma yang ni dia lukis tak mengikut skala. Maksudnya dia bukan ukur apa semua. Cuma nanti rajah kamu akan jadi bentuk segitiga yang macam ni. Ukuran sini 30, sini 7 cm. Okay. So langkah yang pertama. Okay, sebelum tu soalan. Okay, soalan nak kamu. Okay, bina segitiga ABC tadi dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Okay, sama. Jangka lukis dan pembaris sahaja. Langkah yang pertama, nombor A. Okay, soalan nombor 7. 7A. Salin tembiring garis AB. Okay, salin tembiring garis AB. Okay, sama macam tadi. Ukur dulu berapa panjang. Dah salin saja. Okay. Dan bina segitiga ABC. Okay, bina segitiga ABC yang diberi dan bina segitiga okay, mengikut ukuran yang diberi. So bermakna kena ada, dia akan ada sudut ABC 30 darjah, BC 7 cm. Dua ni lah kena ikut ni.
Okey. Bermula dengan garis AB. So garis AB kamu copy daripada buku teks. Okey, ukur dulu sekali. So langkah pertama kita kena bina 30 darjah. Okey. Lepas tu soalan nombor B, dah selesai bina, dah dapat segitiga. Kita nak bina pembahagi dua sama serenjang. Pembahagi dua sama serenjang bagi garis AC. So pembahagi dua sama serenjang yang kita bina tu akan menyilang garis AC nah. Akan menyilang garis AC pada titik P dan menyilang pada garis BC pada titik Q. So sekali kita akan tanda titik P dan titik Q. Lepas tu kamu kena dah kita tanda, kita kena ukur sudut PQC. Okey, so ada dua soalan lah juga. Yang pertama kita nak bina segitiga, yang seterusnya dah dapat segitiga, kita kena ukur sudut PQC. Okey, so langkah yang pertama kita copy dulu garis AB. So garis AB tu kamu ukur di dalam buku teks. Okey, ukur panjang dia di dalam buku teks. So kamu copy saja. Okey, tiru saja, ukur dulu. Okey, panjang dia adalah 5 cm. So buat dulu satu garis yang sederhana panjang yang menyerong lah. So ini A. Okey, lepas tu okey, panjang dia adalah 5 cm. So dekat mana 5 cm? Okey, dekat sini buat satu tanda lah. Okey, so ini adalah B. Okey, so langkah seterusnya kita nak bina sudut 30 kan. So kena ingat balik nak bina sudut 30. Bermakna nak bina sudut 30, kita kena bina sudut 60 dahulu. Lepas tu kita kena buat pembahagi dua sama sudut. Bermakna kita bahagi 2. Sudut 60 ni dia akan jadi 30, 30. Okey. So, kamu kena ingat balik macam mana nak bina pembahagi 2 sama sudut. Tak ingat, rujuk balik video. Okey, jadi sudut kita tu berada di mana? Sudut ABC kan? So, sudut berada di B. Jangan silap bina lah, sudut berada di B. So, langkah yang pertama, kita bina dulu sudut 60 macam tadi. Okey, lengkuk yang sederhana. Lengkuk tak perlu buka besar-besar. Okey, buat lengkuk yang panjang. Okey, letak di sini. Buat satu lagi lengkuk. Okey, so lengkuk panjang, lengkuk pendek. Okey, so ini 60 kan? Tak perlu garis untuk 60, kita nak dapat sudut 30. So letak di lengkuk yang pendek tadi. Buka sikit, buat depan ni. Okey, letak di sini. Okey, buat bagi bersilang. Nampak? So lengkuk besar, lengkuk pendek. Ada lengkuk silang sini. Macam mana nak dapat lengkuk silang? Letak di lengkuk pendek dengan di sini. Okey. So A dengan B dah tak guna dah. Okey. So inilah sudut 30. So kita letak pembaris. Letak betul-betul garis. Panjang. Biar panjang lah. Jangan takut. Jangan betul-betul kat sini. Memang tak cukup punya. Kamu biar lebih. Okey. So label siap-siap. Semua dengan pensel ya. Okey. 30 darjah. Okey. Seterusnya kita nak buat garis BC. BC kat sini lah. Mana-mana dekat sini. Berapa panjang dia? 7 cm. So sama macam tadi. Ambil pembaris. Letak di mana-mana bahagian. Kamu ukur saja. Tak perlu. Selalu pelajar dia akan ukur di sini. Salah nah. Kamu ukur dulu. Letak pembaris. Letak jangka lukis. Di sifar. Buka sampai 7. Buka sampai 7. Okey. Buka sampai 7 kan. Okey. Dah dapat. Ukuran tadi. Dah dapat 7. Okey. So letak di B. Letak di B. Buatlah satu tanda sini. Nampak? So ini adalah C label. So ini dah 7 cm. Okey, so dah dapat dah. A, B, B, C. Tu step yang seterusnya, sambunglah A ke C untuk dapatkan segitiga. Letak. Nampak? Dah dapat dah segitiga. Okey. So selesai soalan nombor A. So kita nak buat soalan nombor B tadi. Seterusnya bina pembahagi dua sama serenjang bagi garis AC. Ni garis AC. Pembahagi dua sama serenjang dekat sini kita nak bina. Okey. Dan pada titik P, okey, saya pembahagi dua sama serenjang bagi garis AC. Pembahagi dua sama serenjang itu menyilang garis AC pada titik P. So, sekali dekat sini mana-mana kita akan tanda titik P dan menyilang garis BC pada titik Q. Okey. So, sekarang kita nak bina pembahagi dua sama serenjang pada garis AC. Okey, langkah dia. Okey, step dia. Okey, letak di A.
Okay, mana-mana letak A. Boleh C, boleh. Okay. So, kamu buka jangka lukis kamu ni melebihi separuh daripada garis AC. Nah. Itu, kalau dalam video yang awal itu, lepas bina temiring garis. Cek balik. Lepas bina temiring garis, kita ada bina pembahagi dua sama serenjang. Okay, buka melebihi daripada separuh garis AC. Agak-agak saja. Dia tak ada ukuran berapa cm. Okay, dah dapat ukuran. Buat lengkuk. Okay, lengkuk di luar ni. Dan terus pusing buat lengkuk di sebelah. Kanan kiri lah maksudnya. Kanan kiri. So, dia akan ada di dalam ni. Tengok betul-betul nah. Dua dalam. Okay, dah letak dekat A. Letak pula dekat C. Okay, letak pula dekat C. Okay, bagi bersilang dengan tadi. Nampak? Ni nampak bersilang. Nah. Okay, pastikan dia bersilang nah. Tak bersilang, kamu ulang balik. Okay, bersilang. Di luar dan juga di dalam. Okay. Dah kurang lari, kamu ubah balik nah. Okay, pastikan dia bersilang. Jika tak bersilang, kamu ulang balik. Tak ada masalah. Pastikan bukaan kamu tu tak bergerak lah. Okay, so dah dapat bersilang. Dekat sini dengan dekat sini kan? Ni, dekat sini. Dan dekat sini. Okay, so ambil pembaris, sambung lah. Sambung bagi lebih. Macam tu. Sebab saya kita nak tengok titik P. So, titik P duduk kat mana? Menyilang garis AC pada titik P. So, AC dekat sini. Sini titik P. Dan menyilang pada garis BC yang kamu bina tadi kat sini. Okey, pada garis BC dekat sini. So, kita tulis Q. Okey. Nampak? Titik P dekat sini, titik Q kat sini lah. Label sendiri. Okey, seterusnya barulah kita ukur. Okey, sudut. Sudut PQC. Berapa? Berapa darjah? Yang ni kena tulis bawah. Lepas kamu buat rajah ni, tulis di bawah. Macam tadi. Macam tadi cm. Panjang. Tulis cm. Untuk sudut, kita kena tulis darjah. Okey. So, sudut PQC bermakna sudut yang kita nak ukur tu duduk dekat Q. Kat sini lah. Okey. So, bila nak ukur sudut, kena guna apa? Jangka sudut lah atau protraktor. So, saya dah ajar lah kan macam mana nak ukur sudut. Ingatlah balik step. Okey, kita letak dekat sudut yang kita nak ukur tu. Pusat kita letak di sudut yang kita nak ukur iaitu Q. Okey, letak betul-betul. Okey, tapak dia bagi betul-betul bertindan dengan garis PQ. Nah, garis PQ ni tapak dia bertindan dengan tapak jangka sudut. Dan titik Q tu bertindan dengan pusat jangka lukis. So, kita akan guna skala apa? Kita akan guna skala luar lah. Kat sini, nampak tak sifar? Okey, so skala luar dekat sini. So, dia kena dekat 40. 40. Sekejap. Okey, so kalau kamu lihat, dia kena dekat 46 darjah. Okey. So, 40. So, tulis jawapan di bawah ni. Sudut PQC 46 darjah. So, untuk sudut, jawapan kamu akan tambah tolak. Betul tak? Ukur sudut. Tambah tolak 1 darjah. Maksud dia, jawapan dia boleh jadi 46. Atau tambah 1, 47. Dia juga boleh jadi 46 tolak 1, 45. So, jawapan kamu yang diterima 47 darjah dan 45 darjah. Semua ni dapat markah. Okey, sama juga dengan panjang tadi. Panjang cm tadi berapa tadi? Okey, yang kita lukis tadi panjang dia berapa cm? 5 cm dia boleh jadi 4.9 pun boleh dapat markah. 5.1 pun boleh dapat markah. Okey. So, bila saya nak semak, saya akan lihatlah lengkuk kamu tu lengkap. So, bila kamu nak bina sudut 30 kan ada lengkuk sudut 60 ni, saya akan semak di sini. Lepas tu, untuk dapat sudut 30 tadi ada lengkuk dekat sini. Betul tak? Okey. So, garis panjang ni dekat C ni pun saya akan tanda ni garis yang lengkuk untuk dapat titik C. Lepas tu pembinaan pembahagi dua sama serenjang. Ada dua tanda dekat sini. Okey, lepas tu kamu ukur sudut. Dapat jawapan. Okey. So, banyak markah. Selalunya soalan macam ni 5 atau 6 markah. Paling banyak selalunya 5 markah lah. So, mudah saja. So, kamu ikutlah step yang saya dah ajar dekat kamu. So, ini untuk soalan nombor 7. Okey, so selesai sudah soalan nombor 6 dan nombor 7. Tanggungjawab kamu tiru balik soalan nombor 6 dan 7. Okey, salin soalan, buat rajah segitiga. Lepas tu kamu buat soalan tambahan. Saya akan bagi nanti dalam grup. Okey, saya akan bagi soalan tambahan. Ada 2 lagi soalan tambahan. So, yang tu kamu kena buat sendiri. Cuba untuk buat dan ikut step-step yang telah saya ajar kamu. Pastikan pembinaan kamu lengkuk semua lengkap dan pembinaan kamu bersih. Maksud bersih, lengkuk kamu tu kena licin, kena cantik. Kalau rasa tak kemas, padam buat lain.
Sebab apa? Semua ni kamu kena guna pensel. Tulis semua kena guna pensel. Jadi bila salah kamu nak padam, tak ada masalah. Okey, so saya harap video ini berguna untuk membantu kamu menyelesaikan soalan berkaitan dengan pembinaan segitiga. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.